Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok kesan altitude terhadap tekanan atmosfera dan juga kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Ini adalah topik terakhir untuk bab 8 ya. Sangat panjang kan bab 8? Jom kita mula. Awak tengok gambar ni cantik kan? Di atas gunung dan di bawah gunung. Cuba teka di mana tekanan udara ataupun tekanan atmosfera lebih tinggi. Atas gunung ke bawah gunung? Sebenarnya, tekanan udara akan semakin berkurang apabila altitude semakin meningkat. Maksudnya semakin naik ke atas, semakin rendah tekanan udara. Okey? Tekaan awak betul ke tak? Apabila altitude meningkat. Altitude ni maksudnya ketinggian ya. Ketinggian. Apabila ketinggian meningkat, maksudnya semakin naik ke atas, tekanan atmosfera akan menurun. Kenapa? Pertama sekali sebab kita ada tarikan graviti. Okey, molekul udara yang berdekatan dengan permukaan bumi kat bawah ni. Okey, akan ditarik bersama oleh tarikan graviti. Maka menyebabkan lebih banyak molekul udara di bawah dan juga lebih banyak tekanan yang akan dirasai, menyebabkan kenaikan tekanan. Apabila altitude menjadi tinggi, apabila kita mendaki gunung naik sampai ke atas, altitude semakin tinggi, molekul udara kurang dipengaruhi oleh graviti. Maka kurang berat, mudah mengembang dan menyebabkan tekanan atmosfera kurang dan rendah. Okey. So, awak boleh ingat macam ni. Kalau susah nak ingat kat atas tinggi ke kat bawah tinggi, awak cuba tengok gambar raja yang Cikgu Teo akan tunjuk ni. Kalau ada seorang Cikgu Teo kat bawah, seorang lagi, ada 3 orang, kita bagi mereka duduk macam tu. A, B, C. Katakanlah Cikgu Teo ni ada adik-beradik 3 orang. Cikgu Teo duduk kat bawah sekali, bahagian dekat C. B tu adik seorang. A tu adik seorang, duduk macam tu. Siapa yang paling stres? Orang yang kat sebelah bawah paling stres sebab paling berat. Kena tanggung berat 2 orang ni. Yang atas A ni relax saja kan? Awak ingat. Okey, ingat gambar raja ni. Jadi, atas sekali tekanan rendah, bawah sekali tekanan tinggi. Jadi altitude semakin naik, tekanan semakin rendah. Macam mana pula dalam air? Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair pula. Berat air laut yang bertindak pada badan penyelam akan menyebabkan tekanan. Apabila ada penyelam dalam laut ni kan, dalam air itu ada berat dia. Air itu akan bertindak pada badan mereka yang menyebabkan tekanan. Jadi semakin turun ke bawah, semakin dalam ke dasar laut, semakin tinggi tekanan. Sebab semakin berat air yang ada di atas mereka. Pernah tak awak cuba masa nak berenang di dalam kolam tu, awak selam ke bawah dasar kolam tu, nanti awak nak naik balik akan rasa tekanan tu, akan rasa macam berat. Itulah tekanan cecair. Okey, tekanan dalam air. So semakin dalam, semakin tinggi tekanan tu. Jadi disebabkan oleh konsep itu, kalau awak tengok empangan air direka bentuk di mana dinding dia kat bawah, kat dasar tu adalah lebih lebar, lebih tebal berbanding dengan dinding di bahagian atas. Dinding atas ni nipis, kat bawah ni tebal. Kenapa? Sebab kat bawah ni tekanan tinggi. Okey, tekanan tinggi. Dinding di sini boleh tahan tekanan tinggi tu. Kalau tak, nanti dia akan runtuh, jatuh. Okey, empangan ni akan pecah. Okey, so dinding kat bawah kena tebal disebabkan oleh tekanan yang lebih tinggi pada bahagian dasar empangan. Kalau penyelam laut pula macam mana? Mereka boleh selam sampai ke agak dalam kan, ke dalam laut. Macam mana mereka boleh buat demikian kalau tekanan tinggi? Mereka ni perlu memakai peralatan yang khas. Okey, pada pakaian mereka supaya boleh tahan tekanan air yang tinggi. Dan juga kapal selam sama juga. Badan kapal selam dibuat daripada bahan yang kuat supaya tak kemik.
Kalau tak masuk ke dalam laut, tekanan air tinggi, dia akan kemik. Okey, bahaya ya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo. Kita sudah selesai bab 8, tanya dan tanya. Kita jumpa lagi dalam bab 9. Itu sahaja. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.